Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menerangkan mengenai tajuk kajian kami, iaitu analisis sektor pembangunan ekonomi pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Secara umumnya, pembangunan merupakan proses perubahan dari peringkat yang kurang maju kepada yang lebih maju di sesebuah kawasan. Perancangan bandar di peringkat persekutuan merupakan akta yang terawal di Malaysia. Pihak berkuasa tempatan atau PBT berkuasa untuk melulus dan mentadbir apa-apa perkara perancangan bandar yang dilakukan di kawasan yang terlibat. Latar belakang kajian ini adalah memfokuskan kepada Bandar Jengka Pahang seperti yang saya katakan dalam tajuk kajian kami, iaitu analisis sektor pembangunan ekonomi pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Secara ringkasnya, Bandar Jengka merupakan bandar peneroka yang awal wujud di Malaysia dan dahulunya dikenali sebagai Jengka Tiga Segi. Bandar Jengka telah mengalami perubahan akibat daripada wujudnya premis perniagaan, pejabat kerajaan dan swasta seperti bank, homestay, hotel dan banyak lagi. Hal ini telah menggalakkan aktiviti ekonomi berjalan lancar di Bandar Jengka Pahang. Kajian ini dijalankan untuk mencapai 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sektor pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Kedua, menjelaskan potensi yang wujud terhadap sektor pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Ketiga, apakah cadangan program pembangunan yang baik bagi sektor pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Terdapat banyak potensi sektor pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Antara potensinya adalah industri kecil sederhana IKS boleh dimajukan. Salah satu perusahaan yang diusahakan di Bandar Jengka Pahang terletaknya di Felda Jengka 23 adalah perusahaan rempeyek. Perusahaan produk rempeyek ini boleh dijadikan sebagai produk untuk menarik pelancong asing atau tempatan untuk berkunjung ke kawasan IKS. Bagi memastikan produk ini diketahui ramai sama ada di peringkat tempatan atau global, perusahaan IKS ini perlulah mencari jalan inisiatif untuk mempromosikan produk mereka di peringkat global, sama ada melalui media sosial atau website yang telah dibuat supaya pelancong mengetahui kewujudan produk ini. Potensi seterusnya yang wujud di Bandar Jengka Pahang adalah eko pelancongan mampu dimajukan. Terdapat banyak kawasan eko pelancongan di Bandar Jengka Pahang yang mampu dijadikan sebagai penjanaan ekonomi bagi kerajaan negeri. Antara kawasan eko pelancongan yang mampu dimajukan di peringkat global di Bandar Jengka Pahang adalah seperti air terjun Teladas dan hutan lipur Lubuk Yu. Kawasan ini juga sesuai dijadikan sebagai kawasan sukan lasak seperti flying fox, mendaki, berbasikal di hutan kerana ia menyajikan persekitaran hutan yang terbaik. Secara asasnya, kawasan eko pelancongan ini perlu dimajukan dan dipromosikan di peringkat antarabangsa supaya pelancong asing mengetahui kewujudan tempat ini dan berkunjung ke kawasan tersebut. Perkara seterusnya yang mampu dimajukan di Bandar Jengka Pahang adalah sektor perniagaan. Sektor perniagaan yang saya nyatakan di sini adalah lebih kepada penginapan, homestay dan hotel. Perkara ini perlu dititik berat untuk menampung kedatangan pelancong tempatan atau luar negeri berkunjung ke Bandar Pahang pada satu masa, khususnya di Bandar Jengka Pahang. Antara penginapan atau homestay yang wujud di Bandar Jengka Pahang adalah seperti 7 Room Hotel Budget, Mega Hotel, Humai Homestay dan banyak lagi. Terdapat banyak kawasan yang mampu dimajukan di Bandar Jengka Pahang ini, tidak hanya kepada eko pelancongan, perniagaan, perkhidmatan, tetapi ada lagi lain dan perlu dipikirkan. Kerajaan negeri haruslah memikirkan jalan yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi tempatan sama ada khususnya dalam pelancongan. Makanya kerajaan negeri khususnya PBT di Bandar Jengka Pahang ini perlu memikirkan jalan yang terbaik untuk menjadikan kawasan Bandar Jengka ini sebuah kawasan pelancongan sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa.
Hai semua, nama saya Muhammad Zaki dan pada bahagian ini saya akan menerangkan analisis potensi dan kelemahan sektor pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Bandar Jengka mempunyai banyak kawasan yang menarik untuk dilawati di Bandar Jengka kerana kawasannya yang strategik untuk para pelancong dan jauh daripada kesibukan bandar dan lebih nyaman dan selesa untuk destinasi pelancongan. Antara potensi yang pertama adalah kekayaan alam semula jadi di daerah Bandar Jengka. Antara kawasan pelancongan rekreasi yang terkenal adalah seperti air terjun Teladas, Lubuk Yu dan Sungai Jengka yang menjadi tarikan kepada untuk aktiviti berkelah. Kawasan Bandar Jengka juga mempunyai kawasan bentuk muka bumi yang tinggi seperti Gunung Senyum dan Gua Gotelangi yang sesuai untuk aktiviti yang mendaki untuk aktiviti yang lasak dan mencabar. Kawasan Bandar Jengka juga merupakan kawasan pertanian seperti penanaman kelapa sawit, getah, nenas dan koko untuk agro pelancongan. Seterusnya, potensi yang kedua adalah potensi pelan pembangunan sektor ekonomi yang pesat. Bandar Jengka telah mengalami pembangunan yang pesat pada tahun 2011 apabila Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah mengisytiharkan Bandar Jengka menjadi Bandar Tun Abdul Razak dalam membangunkan kawasan yang majoritinya peneroka Felda. Hasilnya daripada pembangunan ini telah melakukan reformasi tanah yang bertaraf dunia, iaitu pembangunan ekonomi secara membangun secara pesat, iaitu seperti pembinaan Stadium Tun Abdul Razak, Taman Tema Air Jengka Wonderland yang menjadi tarikan yang popular di Bandar Jengka. Potensi yang ketiga adalah potensi kemudahan asas yang sangat selesa dalam sektor pelancongan di Bandar Jengka. Kemudahan asas yang canggih seperti stesen bas yang moden untuk pengangkutan bas yang menyambungkan seluruh negeri di Malaysia dan mampu menjadi tarikan pelancongan di Bandar Jengka. Kemudahan asas seperti air dan elektrik yang sentiasa mencukupi menjadikan Bandar Jengka tidak mempunyai sebarang masalah dalam memajukan sektor pelancongan di kawasan ini. Majoriti di Bandar Jengka juga tidak mengalami sebarang masalah dari segi aspek kemudahan asas dan berasa selesa untuk melakukan sebarang aktiviti di Bandar Jengka. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian kelemahan sektor pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Dalam kepesatan pembangunan pelancongan di Bandar Jengka, terdapat juga kelemahan yang terlihat dan dapat dibincangkan dalam meningkatkan lagi mutu pelancongan di Bandar Jengka. Antara kelemahan pembangunan sektor pelancongan di Bandar Jengka adalah kurangnya mempromosikan pelancongan di Bandar Jengka melalui medium sosial media seperti Facebook, Instagram dan TikTok dalam memajukan lagi pelancongan di Bandar Jengka. Majoriti pengunjung yang datang ke kawasan pelancongan ini merupakan orang tempatan dan dari negeri Pahang itu sendiri. Namun kurangnya menarik lebih ramai pelancong daripada negeri luar Pahang. Oleh itu, media sosial hendaklah dimanfaatkan secara berkesan dalam mempromosikan lagi sektor pelancongan di Bandar Jengka seperti Gunung Senyum, Gua Gotelangi, Lubuk Yu dan Sungai Jengka. Seterusnya, kelemahan yang ada iaitu tahap kepuasan pengunjung yang datang untuk melancong di Bandar Jengka. Terdapat beberapa komen yang negatif yang boleh diambil pengajaran yang mampu dipertingkatkan oleh Majlis Daerah Maran dalam memajukan sektor pelancongan di Bandar Jengka. Antaranya seperti parking yang sempit, tandas yang terhad dan tahap kebersihan yang masih kurang memuaskan. Oleh itu, tahap kebersihan di kawasan semua sektor pelancongan hendaklah difokuskan seperti kawasan sungai, tandas awam dan kawasan sekitarnya supaya tidak menjadi penyebab kepada nama buruk di kawasan pelancongan tersebut. Akhirnya, kelemahan yang ketiga adalah sektor pembangunan pelancongan di Bandar Jengka adalah pencemaran alam sekitar yang terjadi akibat pembangunan pelancongan yang pesat. Resort yang dibina dengan lebih banyak memberikan kemudahan pelancongan dalam memajukan sektor pelancongan di Bandar Jengka. Namun begitu, kebesaran ini memberikan impak yang negatif kepada alam sekitar fizikal kepada manusia dalam memajukan industri pelancongan. Antara impak yang negatif yang dapat dilihat apabila banjir yang besar kerap berlaku pada hujung bulan Disember yang telah menyebabkan banyak kemusnahan seperti harta benda dan rumah-rumah akibat kejadian banjir ini. Hal ini disebabkan sektor kepesatan pelancongan di Bandar Jengka yang menyebabkan berlakunya banjir yang besar. Saya berharap agar sektor pelancongan di Bandar Jengka terus maju di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isman Nizam bin Ishaq, nombor metrik BA18110254. Segmen ini saya akan mengupas objektif yang ketiga, iaitu cadangan pembangunan sektor ekonomi pelancongan di Bandar Jengka Pahang. Berdasarkan kajian dan ringkasan kajian yang dihasilkan, terdapat 3 cadangan yang diberikan oleh informan yang mewakili penduduk Bandar Jengka Pahang. Mari kita mengupas lebih lanjut. Mendahului cadangan yang pertama adalah cadangan pembangunan sektor agropelancongan. Agropelancongan atau pelancongan berasaskan konsep pertanian yang merupakan sangat relevan kepada penduduk di Bandar Jengka Pahang. Ia juga merupakan sektor pertanian yang tidak asing lagi bagi penduduk di negeri Pahang. Sebagai contoh, agropelancongan yang sudah terdapat di negeri Pahang yang terkenal kemampuannya dalam menarik pelancong luar maupun tempatan adalah Cameron Highland. Cameron Highland merupakan kawasan pertanian yang mempunyai tanaman seperti teh, strawberry, bunga-bungaan dan sayur-sayuran. Pembangunan sektor agropelancongan bukan sahaja menarik pelancong, malah menggalakkan golongan muda untuk keluar bekerja. Secara tidak langsung, ia memberi manfaat kepada status ekonomi penduduk dan mengurangkan kadar kemiskinan di kawasan setempat. Seterusnya, saya akan mengupas cadangan yang kedua daripada informan, iaitu cadangan pelancongan makanan berasaskan IKS, iaitu Industri Kecil dan Sederhana. IKS merupakan sektor sekunder yang terpenting bagi penduduk Bumiputera di negeri Pahang, khususnya di Bandar Jengka. Memajukan sektor IKS memberi peluang kepada usahawan Bumiputera untuk meningkatkan taraf ekonomi serta dapat menyumbang status ekonomi bagi kawasan setempat, misalnya membuka peluang pekerjaan. Keunikan produk tempatan yang kreatif dan inovatif, misalnya ikan pekasam dan sambal hitam, merupakan tarikan kepada penyelidik dan food hunters untuk melihat sendiri kaedah pembuatan di tempat pemprosesan makanan tersebut. Majlis Pelancongan Penjagaan Kesihatan Malaysia MHTC menegaskan antara faktor yang mendorong kejayaan untuk menjadi destinasi pilihan pelancongan perubatan dan kesihatan adalah dengan menjalankan strategi pemasaran khusus. Minggu lalu, MHTC terus mengekalkan reputasinya dengan memenangi anugerah kluster pelancongan kesihatan dan perubatan serta kepujian tertinggi bagi anugerah destinasi pelancongan kesihatan dan perubatan 2019 pada Majlis Anugerah Jurnal Pelancongan Perubatan Antarabangsa IMTJ. Laporannya bersama koresponden Media Prima Haliza Hashim di Berlin, Jerman. Delegasi antarabangsa di Persidangan Pelancongan Perubatan IMTJ ini kagum dengan penekanan kepada pasaran khusus yang dipraktikkan oleh MHTC terutama bagi perkhidmatan rawatan kesuburan. Bila kita masuk ke negara China, kita harus memikirkan bagaimanakah cara terbaik untuk kita memasarkan Malaysia Healthcare kepada mereka. Lebih kurang 90 juta pasangan akan berusaha untuk mendapatkan lebih ramai anak. Daripada 90 juta pasangan ini, dalam 40 juta pasangan adalah melebihi umur 40 tahun. Secara natural untuk mereka mendapatkan anak adalah lebih sukar. Jadi mereka inilah pasaran khusus kita untuk memasarkan fertility ataupun rawatan kesuburan. Cadangan daripada informan yang terakhir adalah cadangan pembangunan sektor pelancongan kesihatan. Pembangunan sektor ini sangat bersesuaian dengan keupayaan negara kita di peringkat global maupun tempatan. Oleh yang demikian, kerajaan haruslah memfokuskan penyediaan fasilitas kesihatan agar mempunyai keupayaan penuh dalam mengakses pelbagai kepakaran dalam perubatan. Misalnya, dalam perubatan neurologi, hematologi dan perubatan sukan. Kos perubatan yang rendah dan berpatutan menjadi tarikan kepada pengguna dalam mencari pusat rawatan perubatan. Misalnya, kerajaan juga telah menyediakan prasarana perkhidmatan klinik satu Malaysia
yang merupakan antara kos pembiayaan yang paling termurah, iaitu dengan kadar bayaran RM1. Pelancongan kesihatan adalah faktor penting dalam meningkatkan sektor pelancongan di Bandar Jengka. Sekiranya pelancongan kesihatan berjaya dimajukan, ianya akan menarik banyak pelancong dari dalam dan luar negara. Situasi ini sangat menguntungkan bagi penduduk di Bandar Jengka. Secara kesimpulannya, sektor ekonomi bagi Bandar Jengka Pahang adalah pada tahap yang sangat baik. Hal ini dikatakan demikian kerana negeri Pahang mempunyai kawasan hutan yang luas dan masih banyak lagi kawasan yang belum diteroka. Kekuatan dan kelemahan negeri Pahang perlu dikaji dan diatasi. Begitu juga dengan potensi dan cadangan pembangunan sektor khusus bagi sektor pelancongan harus diketengahkan. Kami berharap kajian ini menjadi panduan kepada penduduk di Bandar Jengka Pahang agar mereka mengetahui apakah ekonomi yang bersesuaian bagi kawasan mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.